Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, Alhamdulillah dan tahniah bila awak dah buka video ni, maksudnya kamu dah join lah kelas matematik. Okay, baik, hari ni kita akan teruskan mata pelajaran kita. Okay, masih lagi dalam tajuk bab 4 dan nak habis dah pun. Okay, cuma cikgu ulang sedikit apa yang kamu dah belajar. Kita dah pun belajar tentang nisbah. Nisbah ni contohnya cikgu kata tulis nisbah 2 kepada 3. Jadi awak pun buat 2 nisbah 3. Okey, ini untuk 2 kuantiti. Kalau 3 kuantiti, contohnya nisbah 2 kilo beras kepada 3 kilo beras kepada 4 kilo beras. Jadi 2 nisbah 3 nisbah 4. Okey, jadi kemudian nisbah juga adalah dalam nisbah ini kita boleh cari nisbah ketara. Okey, so nisbah ketara maksudnya kalau 1 nisbah 2, nisbah ketara dia adalah 2 nisbah 4. Okey, kalau tak ingat tengok balik buku teks lah. Kemudian kita belajar tentang kadar. Okey, kadaran adalah nisbah ataupun menunjukkan dua kuantiti yang berbeza dihubungkan dalam dihubungkan antara satu sama lain. Contohnya kita nak cari kadar 2 km per jam. Okey, laju yang 2 km per jam. Jadi kita boleh tulis kadar dia 2 km per jam. Okey, katalah per 2 jam. Okey. So kadar tu ditulis dalam bentuk macam ni lah. Okey, ada perkataan per tu. Okey, dan kamu tulis pun dalam bentuk per. Okey, kemudian kadaran pula adalah ada dua kadar dalam satu situasi. Contoh satu lagi kadar 2 km per 2 jam. Okey, kemudian satu lagi situasi sama juga dengan 5 km per 3 jam. Contohlah jadi ini kadaran. Okey, kalau satu sahaja kadar. Okey, kemudian kita belajar tentang nisbah kadar dan juga kadaran ni, di mana kita nak mencari nilai yang tak diberi. Okey, itu baru sahaja minggu lepas lah. Kemudian hari ini kita nak tengok nisbah kadar dan kadaran ni. Okey, kalau kamu ingat lagi ataupun boleh rujuk semula buku teks, kita boleh guna kaedah unitari, kaedah kadaran dan juga satu lagi kaedah darab silang untuk menyelesaikan satu nilai yang tidak diketahui dalam nisbah itu ataupun dalam kadar. Okey, seterusnya hari ini kita nak tengok perkaitan antara nisbah kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan. Okey, ni yang terakhirlah dalam bab ni dan senang sahaja. Okey, tengok betul-betul. Okey, yang ni tengok muka surat 93, perkaitan antara nisbah kadar dan kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan. Okey, macam mana kita nak tukarkan nisbah itu kepada peratus. Jadi apa-apa nak tukar kepada peratus kena buat apa? Kena darab 100 kan. Jadi kita pun tengok contoh. Okey, yang pertama kita terus tengok contoh 16. Okey, di dalam sebuah kelas ni di dalam sebuah kelas nisbah bilangan murid perempuan kepada bilangan murid lelaki ialah 3 nisbah 2. Okey, maksudnya perempuan 3, lelaki 2. Okey, cari peratusan murid perempuan di dalam kelas tersebut. Okay, jadi kalau kita nak cari peratus murid perempuan dalam kelas, maknanya yang bilangan perempuan bahagi bilangan keseluruhan dalam kelas, kemudian darab dengan 100. Okey, dapatlah macam ni. So nisbah bilangan tadi 3 nisbah 5. Jadi 3 nisbah 5 boleh ditulis dalam bentuk pecahan 3 per 5. Okey, kemudian 3 per 5 ini kita nak tukar kepada peratus, kita darab 100. Okey, yang ini ditambah lagi satu cara. Okey, 5 ini dia nak jadikan 100 bawah ni. Okey, 5 tersebut dia nak jadikan 100, darab berapa? Okey, kalau tak tahu 20 bahagi kalau tak tahu 100 bahagi 5. So awak dapat 20. Jadi 3 5 itu darab 20. Dapat 100. Jadi bila dah bawah darab 20, atas pun darab 20. Dapatlah 60 per 100.
Okey, so kita tahu 60% adalah 60%. Okey. Ataupun cara yang senang, terus je lah. 3/5 darab 100. Okey, tekan kalkulator. Pun sama, dapat jawapan dia 60%. Okey? Alright. Rasanya senang kan yang ni? Okey, terus kita pergi kepada contoh 17. Okey, contoh 17. Dia terbalik pula dia dah bagi peratus, dia nak dalam nisbah. Okey, jadi kamu tengok soalan dia. Zakaria adalah seorang murid yang berjimat cermat. Dia menyimpan 30% daripada wang saku yang diterimanya setiap hari. Cari nisbah wang simpanan harian kepada jumlah wang saku harian yang diterimanya. Okey, so dia kata peratus wang yang disimpan adalah 30%. So kita tahu 30% ni adalah 30/100. Betul? 30/100 pula adalah sama dengan 30 nisbah 100. Jadi soalan minta tadi dia nak cari nisbah wang simpanan harian kepada jumlah wang saku harian. Dah kita dah dapat lah ni. Ni wang simpanan dia 30. Okey, per 100. Tetapi 30/100 boleh kita kecilkan lagi. Kan? Macam nak kecilkan lagi. Ini kalau pecahan ni kamu boleh potong kan? Jadi tinggal 3/10. Samalah juga. Akhirnya yang ini tinggal 3 nisbah 10. So dapatlah dalam bentuk nisbah. Mudah kan? Alright. So kita pergi kepada seterusnya. Okay, sebab mudah sangat, jadi cikgu nak kamu buat soalan yang ini. 4.5A, nombor 1, nombor 2. Alright. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita nak tengok macam mana kita nak tentukan peratusan suatu kuantiti dengan konsep kadaran. Okey, yang sama juga kita nak kira peratusan, tapi dia suruh guna kaedah konsep dia kadaran. Okey? Tak apa, jangan risau. Mudah je ni. Kita tengok contoh. Okey, tentukan peratusan setiap kuantiti yang berikut dengan mengaplikasikan konsep kadaran. Okay, soalan yang pertama. Sebuah kotak mempunyai 8 utas ribbon. Okey, dua daripadanya adalah berwarna biru. Apakah peratusan ribbon berwarna biru dalam kotak tersebut? Kalau konsep yang kita buat mula-mula tadi tu, senang dia, kan? Buat macam mana? Dia nak yang peratus ribbon warna biru. Ada berapa ribbon warna biru? Ada 2. Dalam kotak semua tu ada berapa? Ada 8. So cikgu kata cikgu nak peratus. Jadi buat apa? Apa-apa nak peratus kena darab dengan 100. Betul? So teruslah dapat 25% kalau guna kalkulator. Okey, tapi ini kaedah yang mula-mula tadi. Untuk kaedah kadaran, kita buat dalam bentuk kadaran yang kamu belajar sebelum ini. Iaitu macam mana? So kita tahu tadi 2/8. Okey, ada 2 ribbon biru dalam kotak tersebut, keseluruhan ribbon adalah 8. Jadi 2/8. So kita nak jadikan dalam bentuk kadaran. So 8 ni maksudnya semua kan? Semua maksudnya 100% lah. Jadi kita perkan 100% dulu. Okey. Jadi atas ni kita tak tahu. Kan? Jadi macam mana kita nak buat? Okay, kalau kaedah kadaran, kita boleh buat macam ni pun boleh. Okey. 8 darab berapa? 100. Okey, kata 8 darab berapa? 100. Kemudian atas ni apa nama ni? Darab berapa? Okey, ataupun yang ni dia terus guna darab silang. Sorry. Cikgu salah tadi. Tulis dalam bentuk kadaran. Okey, tulis dalam bentuk kadaran. Okey, kejap Maaf, silap tadi. Okey, tulis dalam bentuk kadaran. Kita tengok yang ni. Okey, ditulis dalam bentuk kadaran. Kemudian kita gunakan kaedah darab silang. Okey, darab silang. So, darab silang ingat lagi kan? Okey, atas darab bawah. 8 darab X, 8X. 100 darab atas. 100 darab 2, 200. Okey, jadi dapat menjadi 8X sama dengan 200. Okey, tapi cikgu tak nak 8. Cikgu nak X sahaja. Okey, jadi X letak sini.
Okey, 8 bawa pergi sini jadi bahagi. Okey, so 200 bahagi 8. So, awak dapat 25. Okey? Senang je. Sama juga jawapan tadi kan, 25% juga. Okey, seterusnya. Okey, yang B pula soalan dia, Puan Jorana mempunyai RM300. Dia membelanjakan RM15 untuk tambang pengangkutan. Apakah peratus wang yang dibelanjakan? Yang belanja berapa? 15. Daripada berapa duit dia semua ada berapa? 300. Okey, kalau ikut peratus, kalau ikut peratus secara senang cikgu kata buat apa? Darab sahaja 100. Terus dah dapat jawapan kan? So bila darab kan awak boleh potong ni 15 bahagi 3, 5. So dapat 5%. Okey, tapi dia nak dalam bentuk, kamu tulis dalam bentuk kadar. Okey, jadi sebelah sini sama juga. 15 sini per 300. Okey, so kita nak jadikan dia 100. Okey, so macam mana 300 nak dapat 100? Okey, 300 nak dapat 100, cikgu bahagilah 3. Betul. So atas pun bahagi 3. Okey, dapatlah sini 5. Jadi samalah jawapan dia. 5 per 100 adalah 5%. Kan? So dapat jawapan. Okey. Okey, seterusnya bawah dia pun samalah, contoh 19. Okey, boleh guna kaedah yang ini, kaedah kadaran yang bahagi macam ni, ataupun nak guna darab silang pun tak ada masalah. Nak buat darab silang pun tak ada masalah. Okey? Alright. Okey, seterusnya bergantung kepada soalan lah ya. Kalau soalan suruh minta buat dalam kadaran, buat dalam bentuk kadaran. Kalau dia nak peratus sahaja, boleh guna kaedah yang mula-mula cikgu buat tu lah, lagi mudah. Okey? So hari ini cikgu nak kamu buat tadi tu latih diri 4.5A nombor 1 dan nombor 2. Okey, yang ini cikgu minta kamu buat ABC boleh? Okey, ABC sahaja. Okey, dan ada satu lagi. Okey, buku modul. Okey, buku modul cikgu minta kamu buat muka surat 53. 17, 18, 19. Okey, 17, 18, 19. Nanti cikgu tulis balik dalam kamu punya buku ni lah. Buku apa tu? Dalam WhatsApp nanti. Okey? Senarai latihan apa yang kena buat. Alright? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih sebab tengok video cikgu. Terima kasih sebab join kelas. Okey, selamat belajar.